Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. How is everyone doing? Everyone doing. Okay. Jom kita kita berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Okay. Sebelum saya mulakan episod kali ini, izinkan saya menceritakan sedikit tentang video ini, video akan datang dan video lepas yang saya dah buat. Dan sebenarnya video yang saya buat ni semuanya saya mengamalkan konsep macam konsep cukup-cukup. Jadi apa yang saya masukkan dengan cukup-cukup? Saya masukkan cukup-cukup ni, maksudnya video saya ni memang cukup-cukup. Mungkin ada yang panjangnya 5 minit, mungkin ada yang 10 minit, mungkin ada yang 20 minit. Tak kisah berapa panjang, tapi video saya ni cukup-cukup untuk kamu faham dan mahir topik tersebut, faham? Jadi maksudnya apa yang saya nak tekankan, jadi kalau kamu nak faham apa yang diajar dan terus mahir, saya memang sarankan tengok daripada awal sampai habis. Okey, maksudnya A sampai Z macam itulah. Okey. Sebab saya memang takkan ajar benda kurang atau lebih. Memang cukup-cukup. Okey, mungkin kadang-kadang ada kot kurang sikit, mungkin ada lebih sikit kot. Okey, bunyi motor. Okey. But who knows? Okay. Jadi ingat, video saya semua cukup-cukup. Tengok daripada awal sampai habis. Okay. Okay, jom untuk video kali ini pula. Okay. Video kali ini saya akan bukan ajar tentang lah, tajuk yang saya bagi untuk video kali ini adalah understanding simple code, memahami kod yang simple, yang mudah macam tu. Okay, apa yang saya masukkan dengan kod simple? Kod simple yang saya masukkan bila kita create projek baru, macam di episod lepas kita create projek baru, memang akan keluar benda ni kan. Okey, nampak hash include sampai semua ni. Okey. Jadi inilah yang saya masukkan dengan kod simple. Jadi hari ni saya nak terangkan sedikitlah tentang kod ataupun asas-asas bila kita nak coding. Okey. Jadi jom kita cuba fahamkan. Bila kamu create projek baru, benda pertama yang kamu kena ada yang ia bukanlah kena ada, tapi disebabkan kita selalu guna benda ni, jadi dia dah jadi macam satu kewajipan, iaitu hash, yang ni hash orang panggil, include, lepas tu nak panah ke kiri, IOStream, nak panah ke kanan. Okay. Jadi hash include IOStream, yang ni kena ada untuk kita gunakan sesuatu di dalam ini, faham? Maksudnya dalam IOStream ni ada benda yang kita nak guna. Jadi kalau kita nak guna benda yang dalam IOStream ni, kita kena includekan IOStream lah dalam projek kita, faham? Okey. Jadi ini benda pertama yang kena ada. Okey. Next, kena ada using namespace std. Okey. Dan benda ni pun yang sebenarnya kalau tak ada pun tak apa. Tapi buat masa sekarang, saya tak nak cerita panjang, saya tak nak cerita mendalam, kita tulis. Maksudnya ini salah satu benda yang kena ada lah. Jadi yang ni kena ada using jarak namespace jarak std. Okay, lepas tu kena ada semicolon yang last ni, nampak? Ini semicolon. Std ni dia stands for standard. Okay. Dan IOStream ni ia stands for input output stream. Okay, itu je lah. Jadi the next thing yang kena ada, benda yang paling penting yang kena ada adalah function main, nampak? Integer main. Okey. Macam biasa, sekali lagi saya tak nak terangkan dengan mendalam, cuma saya nak terangkan secara ringkas je. Okey. Saya ada sebut integer main kan. Okey. Mana integer? Tak ada integer pun. Inilah integer yang int. Okey, dia macam singkatan untuk integer lah. Cuma dalam bahasa C++ kita tak tulis panjang integer, kita tulis int sebab kita nak cepat kan. Okey. Jadi integer jarak main, kemudian parenthesis. Okey, kita buka parenthesis. Yang ni saya panggil parenthesis lah. Kalau kamu nak panggil bracket, panggil aku bracket kan. Okey. Kita buka parenthesis. Bila dah buka, kenalah tutup, nampak? Bila dah buka, kena tutup. Okey. Dalam program ini, apa yang kamu kena ingat, mana apa-apa benda kita buka, kita memang kena tutup. Dah buka, tutup lah. Takkan tak nak tutup kot. Macam peti ais, bila kita dah buka, kita tutup balik, nanti membazir elektrik. Sama juga dalam programming, bila dah buka, kena tutup. Okey. Kemudian kita kena letak
curly braces. Yang ni saya panggil curly braces. Nampak curly braces macam ni? Okay, yang ini curly braces. Yang ni kita buka. Okay, kita buka, kemudian bawah ni kita tutup. Macam saya cakap tadi, bila dah buka, kita kenalah tutup. Okay, kemudian kenapa saya cakap benda ini yang integer main ni, benda yang paling penting kena ada dalam coding kita, dalam program kita. Sebab dalam benda ni lah, nampak dekat tengah-tengah dia ni lah, kita akan tulis kod kita. Kita nak tulis kod apa-apa, kena tulis dalam benda ini. Jadi maksudnya benda ini kena ada. Okay, gitu. Okay. Jom, tapi kita tengok apa yang ada dalam integer main. Apa yang ada dalam ni sekarang. Sekarang ada cout, lepas tu anak panah, lepas tu hello world and L. Okay. Cout ni, kan saya cakap kita kena include IOStream sebab kita nak guna benda dalam IOStream. Salah satu benda yang ada dalam IOStream ialah cout lah. Nampak cout? Okay. Jadi kalau kita nak guna cout, kita kenalah include IOStream. Apa yang cout buat ni? Cout dia akan outputkan. Dia akan outputkan apa benda yang kita nak lah. Macam sekarang, kita buat cout hello world. Jadi, maksudnya, komputer kita akan outputkan hello world. Okay. Sebab itulah bila kita build and run, dia akan output hello world. Nampak? Kalau kita ubah, nama saya Zuhri, kan, dia akan outputkan lambatnya nama saya Zuhri. Nampak? Okay. Jadi cout ni dia output. Nanti di episod akan datang saya akan cover satu episod untuk benda ni je. Okay, sebab dia macam ada banyak lagi yang kamu kena tahu. Okay, lepas tu yang NL, yang ni pun saya akan cover di episod yang akan datang. Okay, kemudian return zero. Okay, return zero ni saya tak nak cerita panjang. Lain sekali saya tak nak cerita panjang, saya akan cover di episod yang akan datang lah. Okay, itu je yang kamu kena ingat. Yang perlu ada, yang paling ringkas yang perlu ada adalah 3 benda ni je. Include IOStream, using namespace std, integer main void. Waktu dah buka, kena tutup. Okay. Jadi tiga inilah yang penting. Okay. Tapi yang sebenarnya, yang paling penting, ini je. Okay. Cuma kita nak guna, kalau kita nak guna cout untuk kita outputkan benda, itu kena guna IOStream. Okay. Jadi kena ada. Lepas tu, using namespace std ni, dia kena ada juga. Okay. Kenapa kena ada using namespace std ni? Susah tulis balik. Okay. Kenapa kena ada using namespace std? Sebab, cuba kalau kita padam using namespace std, kita boleh tak build and run? Tak boleh. Kalau tiada using namespace std, kita kena tulis macam ni. Nampak? Std :cout. Okay. Cuba bayangkan kalau kita nak buat cout banyak kali, kita kena tulis lagi lah std : cout, std : cout, kan. Jadi dia macam menyusahkan. Okay. Jadi sebab itulah kita guna using namespace std je, nak mudahkan kita. Lebih-lebih lagi untuk beginner yang macam kamu lah. Okay. Yang sebenarnya using namespace ni dikira sebagai salah satu cara programming yang tak baik lah. Okay. Seeloknya kita jangan guna using namespace std, tapi untuk beginner, untuk belajar kita guna. Okay. Okay, bagi saya tulis return zero balik. Okay. Kemudian apa lagi yang kamu kena tahu? Kamu nampak tak? Saya tulis #include, lepas tu saya selang satu baris. Kemudian using namespace std, saya selang lagi satu baris. Lepas tu yang ni integer main, saya tak selang. Okey, nampak? Jadi yang sebenarnya selangan-selangan ini, yang baris 2 kosong, baris 4 kosong ni, selang-selang ni, ia ada membawa makna tak? Okey. Sejujurnya ia tak membawa makna. Jadi maksudnya kalau saya buang pun selang ni, macam ini pun tak ada selang, kan, kita masih lagi boleh build and run. Okey, walaupun tak ada selang. Walaupun memang tak selang langsung, nampak macam ni saya tulis sebaris, kan, betul. Lepas tu yang ni pun saya buat sebaris. Lepas tu yang ni pun saya buat sebaris. Lepas tu yang ni pun saya buat sebaris. Tapi yang ni kena yang ni tak boleh buat sebaris. Okey. Macam ni pun saya buat sebaris, kan. Kita masih lagi boleh build
build and run. Okey. Jadi maksudnya selang dengan baris ni ia tak bagi makna apa-apa. Faham? Cuma macam kita kan, kita suka yang kemas-kemas. Jadi kalau nak bagi kod kita kemas, kita selang lah sikit-sikit, baru nampak kemas, baru tak nampak serabut. Betul? Okey. Kemudian apa lagi yang kamu kena tahu? Untuk setiap statement kita kena akhiri dengan semicolon. Okey. Apa itu statement? Statement ni macam arahan yang kita bagi kepada compiler. Faham tak? Dia macam satu bentuk arahan lah. Okey, sebagai contoh, yang using namespace ni, std, using namespace std, maksudnya kita suruh compiler untuk guna namespace std. Nampak? Kita suruh compiler, jadi maksudnya ianya adalah statement. Jadi kita kena letak semicolon. Okey. Maksudnya cout nama saya Zuhri, yang ni pun statement, sebab kita suruh compiler output kan nama saya Zuhri. Nampak? Kita suruh, jadi ianya masih lagi statement, sebab dia macam satu suruhan lah. Jadi kita kena akhiri dengan semicolon. Return ni kita suruh compiler untuk return 0, untuk pulangkan kosong. Okey. Jadi ianya macam lagi satu arahan, maksudnya ianya statement, jadi kita letak semicolon juga. Nampak? Jadi ingat, setiap statement kena letak semicolon. Okey. Kalau macam hash include ni, kita tak payah letak semicolon. Kamu jangan tanya saya kenapa, sebab ini memang dah dibuat macam ni. Okey. Ada nyamuk pula. Okey. Jadi ingat, setiap statement kena ada semicolon. Nampak? Ini ada semicolon, ini semicolon. Maksudnya yang ini pun kena akhiri dengan semicolon. Maksudnya yang ini pun kena akhiri dengan semicolon. Nampak? Okey. Jadi saya rasa itu sahaja kot. Jadi jom kita recap balik. Yang paling asas kena ada hash include IOStream using namespace std dengan integer main. Bila dah buka, kena tutup. Nampak? Ini pun dah buka, kena tutup. Tengok, yang atas ni pun kan, dah buka, kena tutup. Dalam programming, apa-apa yang buka, kena tutup. Dan ni saya nak tunjuk betapa pentingnya buka tutup ni kan. Kalau saya type satu ke, kalau saya buka, dia automatic tutup. Jadi pentingnya benda tu. Nampak? Okey, jadi kita recap yang seterusnya. Selang ni tak membawa mana apa-apa pun. Okey. Kemudian setiap statement kena ada semicolon. Nampak? Dia kena akhiri dengan semicolon, dia kena akhiri dengan semicolon, dia kena akhiri dengan semicolon. Lagi satu. Selang memang tak membawa mana apa-apa, tapi jarak ni. Nampak? Yang ni ada jarak kan? Yang ni membawa makna. Tengok kalau saya buang jarak, nampak? Ia dah tak bertukar jadi warna biru. Jadi maksudnya dia dah berubah kepada benda lain. Jadi yang ni kena jarak. Kalau macam ini pun, kalau saya tak jarak, dia berubah kepada warna lain. Maksudnya ia membawa maksud lain lah daripada yang tadi. Jadi jarak ini memang memainkan peranan penting. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk episod kali ini. Saya harap kamu faham. Kalau kamu tak faham pun tak apa. Sebab yang ni memang macam baru mula-mula nak belajar, mungkin tak faham lah. Tapi as we progress on, semakin lama semakin kita belajar, insya-Allah kamu faham. Okey? Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.